Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Zainal Abidin bin Sayadi. Hari ini saya nak berkongsi dengan cikgu-cikgu berkaitan dengan penggunaan Padlet. Okey, ramai yang dah guna. Tapi baru-baru ni Padlet dah ada buat perubahan dari segi konten ataupun bahan-bahan yang kita boleh masukkan di dalam Padlet. Okey. Yang belum ada Padlet, boleh sign up ataupun daftar secara percuma, ataupun secara berbayar. Tetapi untuk akaun percuma, Padlet hanya memberikan 3 canvas ataupun projek yang kita boleh buat pada satu-satu masa. Okey. Tapi kalau tengok dalam akaun saya ni, sebab saya dah gunakan lama, sebelum ni dia memang percuma sepenuhnya, tak ada limit. Okey, so saya diberikan sebanyak lebih kurang 56 Padlet. Tapi tak ada masalah untuk gunakan Padlet yang percuma, kerana kita boleh delete ataupun kita boleh archivekan kita punya Padlet yang kita dah gunakan. Katalah kita dah gunakan 3, kita archive ataupun delete ketiga-tiga tu, dan kita boleh buat Padlet yang baru sebanyak 3 lagi. Satu lagi kaedah ialah kenapa kita boleh delete. Kita boleh download, buat turun hasil perbincangan ataupun aktiviti yang kita buat di dalam Padlet ni ke dalam bentuk saya lebih gemar menggunakan PDF. Kerana kalau ada link video, audio yang kita gunakan masih lagi ada. So sebelum saya mulakan, ini antara yang saya aktiviti yang saya gunakan lah untuk penggunaan Padlet. So ini ialah aktiviti pengenalan diri, di mana peserta ataupun pelajar kena muat naik gambar masing-masing dan juga buat sedikit pengenalan, description. Dengan Padlet yang baru ni, kita juga boleh minta pelajar menggunakan audio, untuk memperkenalkan diri. Ini satu lagi contoh yang saya buat, di mana speaking activity, aktiviti bertutur dalam bahasa Inggeris. Saya bagi dia task lebih kurang sebegini. Dan saya minta pelajar respon dengan task tersebut, dengan menggunakan fungsi audio, rakaman audio. Kita bagi contoh lah. Contohnya Hello, hi, Mr. Anthony. Could you please refer to the following email and access the schedule link to check the... ni contohlah. Untuk writing dan sebagainya pun boleh juga kita minta pelajar memberi respon. Berkaitan dengan aktiviti ataupun task yang kita berikan kepada mereka. Banyak lagi contoh yang kita boleh buat. Padlet ni banyak gunanya untuk respon pelajar, beri pendapat, latihan menulis, latihan bercakap dan sebagainya. So saya akan tunjukkan cara macam mana kita boleh create Padlet. Pertama kita kena sign up lah ataupun sign in. So kita akan make a Padlet. Kemudian kita boleh pilih daripada berbagai format. Dan biasanya saya akan gunakan wall di sini. Dan dia akan secara automatik lah. So yang ni semua ni kita boleh tukar lah kalau background tak berapa cantik.
terlalu crowded dan sebagainya. So kita boleh tukar. Di sebelah kiri ni kita ada ada tajuk lah, ada tajuk dia. So kita boleh tukar di sini di bahagian setting di sini. Okey, contohnya demo penggunaan Padlet. Okey, kemudian description ni boleh kita tambah. Okey, semua guru wajib cuba. Okey, kemudian dari segi address ataupun URL ni kita boleh customize. Okey, kalau lihat di sini secara automatik, okey, dia akan gunakan username kita sebagai part sebahagian daripada URL, dan di belakang ni okey, ialah customize. So kita boleh buatlah demo Padlet contohnya, supaya bila kita nak kongsikan dengan peserta ataupun pelajar kita, mudah untuk mereka type dalam handphone. Okey. So dari segi contribution, okay, kita boleh buat, pelajar boleh buat di dalam telefon pintar masing-masing, ataupun tablet, ataupun laptop, ataupun desktop. Tak ada masalah. Dan untuk pelajar, dia tidak perlu kena sign up lah. Okay, contributors ataupun penyumbang kepada konten, dia tak perlu sign up ataupun sign in. Okay. So wallpaper kita boleh tukar. Katalah kita nak gunakan solid color sahaja. Okay, lebih mudah dibaca mungkin. So kalau kita happy, okay, kita boleh go back, and then yang lain-lain ni ada feature dia berkaitan dengan sama ada kita nak benarkan komen ataupun berbincangan di setiap posting tu dijalankan ataupun tidak. Kita boleh komen ni, kita boleh toggle dia, kita boleh on kan dia. Okey, kemudian daripada segi kedudukan post, okey, biasa yang saya buat ialah post yang baru, okey, akan berada di bahagian last lah, terakhir. Okey, ini contohnya saya nak buat arahan, ada arahan daripada saya. Jadi saya nak arahan saya tu sentiasa berada di bahagian kiri. Okey, bila dah banyak nanti posting daripada pelajar, okey, arahan. Contohnya yang tadi case speaking activity ni, okey, ini arahan daripada saya. Okey, kemudian ini adalah respon. Okey, so bila saya letakkan new post tu berada di terakhir, last, okey, dia tahulah siapa contribute awal. Contohnya seorang peserta atau pelajar ni dia awal, okey, dia akan berada di sini. Yang pelajar terakhir yang akan yang contribute, okey, berada di sini. Okey, terakhir. Okey, kemudian okey, kemudian kalau kita adalah sedikit reaction, kalau kita nak kita punya sama ada like ataupun sebagainya, ataupun mungkin galeri dan sebagainya, kita ada pertandingan, kita nak vote daripada peserta yang lain, kita boleh letak vote dan sebagainya. Okey, ini ialah reaction. So kita boleh letakkan ataupun kita set reaction tu. Okey. Kemudian ada content filtering ni daripada segi bahasa dan sebagainya. Biasanya tak ada masalah yang sini. Okey. So kalau kita dah settle, okey, dengan semua setting ni, setting ni boleh ditukar bila-bila masa sebenarnya dengan okey, klik pada gear ni, kita boleh modify dia. Okey, tak ada masalah. Okey, kalau modify maknanya kita kena jangan lupa save lah, save button di sini. Okey, so sekarang apa jenis konten yang kita boleh masukkan? So kita dah siapkan satu canvas ataupun Padlet yang kosong. So kita boleh start untuk create konten ataupun masukkan konten. Okey, dia ada dua kaedah. Pertama, di bawah hujung kanan ni dia ada satu plus button. Okey, yang warna merah ke pink ni. So kita boleh klik di sini. Okey.
So yang menariknya sekarang ni, okey, inilah feature baru yang diberikan oleh Padlet, di mana pelbagai jenis kandungan yang kita boleh kongsikan. Okey, contohnya saya nak masukkan link daripada YouTube lah. Okey, yang berkaitan. So, apa yang saya perlu buat ialah klik pada bahagian more ni. Okey, di sini kita boleh letak. Ini ialah jenis-jenis konten yang kita boleh letak. Okey, yang kita boleh attach. Okey, kita boleh upload. Kita boleh gunakan kamera. Okey, yang sekarang ni saya nak gunakan YouTube. Okey, so saya klik pada YouTube. So, saya boleh typekan konten apa. Ataupun kalau kita dah ada YouTube yang kita nak masukkan tu daripada web YouTube tu sendiri, kita just copy URL video tersebut dan kita pastekan di sini. So, hari ini saya nak cuba search dulu, okey, di YouTube berkaitan dengan contohnya persuasive language. Persuasive language. So, saya nak cari video yang berkaitan dengan persuasive language ni daripada YouTube. Okey, so tadi ada satu lagi cara, kalau kita dah ada video yang khusus, kita just copy dan pastekan URL dia. Okey, okey, katalah video ni berkaitan, so saya just klik. So, dia akan masukkan di sini. Kemudian saya boleh juga beri arahan di sini. Okay, watch the video and answer questions. Contohnya, okay. So, dari sini kita ada boleh pilih white, daripada segi warna posting dia ada white, red, okay, merah, orange, hijau, biru ataupun purple. So, katalah kita boleh decide, okay, untuk semua bahan pembelajaran kita, okay, konten ataupun dari segi input, okay, kita gunakan warna hijau contohnya. So, kita klik pada green sini. Dan kalau kita dah happy, okay, kita just publish. Okay. So, dia akan berada di sini dan kita boleh tonton ataupun student boleh tonton, pelajar boleh tonton video terus di dalam Padlet. Persuasive language can make any type of media. Alright. So, katalah kita buat satu lagi. Kemudian, okay, kita gunakan lagi. Okay, dia ada satu, kat sini pun ada beberapa. So, kat sini kita keseluruhan, kalau kita klik pada yang button 3 titik ni, 3 buttons ni, kita dapat apa yang kita boleh lah. Okay, kita boleh upload. Contohnya mungkin kita ada gambar ataupun kita ada PowerPoint. Kita boleh upload, okay, daripada kita punya Google Drive lah. Okay, ataupun daripada local drive contohnya. Okay, daripada local drive. Okay, kita boleh masukkan lah. Okay, contohnya yang ni Okay. So, saya dah upload gambar ni. Okay, dan kita bolehlah letak subjek yang bersesuaian. Okay, contohnya jenis account Padlet. So, kita publish. Okay. Mungkin ada yang bertanya berapa besar file yang kita boleh upload, okay, untuk akaun percuma. Okay, untuk satu contohnya gambar lah, image, okay, maksimum size yang dibenarkan ialah sebanyak 10 ataupun bersaiz 10 MB. Okay, jadi limit lah. Tapi kalau yang berbayar lebih kurang 250 MB. Okay. So, ya, ni sebenarnya ada penerangan kat sini. Okay. Right. Itu, okay.
kita boleh tambah lagi. Okey, katalah kita buat beberapa posting. Okey, dalam version yang lama Padlet, okey, bila seseorang itu buat posting, kita yang lain boleh nampak lah real time. Okey, contohnya katalah saya nak tambah satu lagi berkaitan dengan bahan pembelajaran. Okey, bahan pembelajaran. Okey, tadi kita kata setiap ni kita warna green Okey. Kemudian kita start kat sini. Mungkin okey, kita mungkin type something. Okey, sila lihat okey, lihat bahan yang disediakan. Tapi kita tak nak postkan dia lah. Kita tak nak. Okey. Okey, kita draft. Okey, kat sini kita boleh, kat sini kita sama ada kita boleh minimize ataupun kita boleh expand. Okey. Kalau kita boleh expand, dia berada di tengah. Okey, kalau kita kita close lah. Okey, kita belum publish, close ni maknanya kita delete lah. Okey, so kita boleh minimize. Okey, dia akan berada di sini. Kemudian kita buat tambah satu lagi. So bila dalam version yang lama, okey, kita tak boleh sangat nak edit lah. So sekarang ni kita boleh edit kalau begini. Contohnya bahan 2, bahan kedua. Kemudian kita ni dari peringkat draft, kita minimize dulu. So kita boleh edit lah. Kita boleh edit and then kita boleh pergi balik kepada yang bahan pertama ni. Okey, dan kita sambung. So kalau kita dah puas hati dengan ejaan, arahan dan sebagainya, barulah kita publish. Okey, ini satu feature yang menarik lah, yang baru. Yang dulu kalau sesiapa saja yang ni dia type, okey, peserta ataupun pelajar lain boleh nampak real time. So kalau ada ejaan salah dan sebagainya, dia boleh nampak. Okey, yang ni kita boleh set as draft dulu di bawah ni. Okey, so kita boleh buat banyak lah. Okey, jadi ada masa untuk pelajar mungkin berfikir dari segi jawapan mana yang paling sesuai. Okey, right. So contohnya kita nak tambah lagi. Okey, bahan 2. Okey, contohnya apa lagi yang kita boleh masukkan Okey. Okey, so saya akan terangkan satu. Okey, tadi kita dah upload. Okey, kamera ni sebenarnya kita boleh ambil gambar kita semasa sekarang ni. Contohnya yang sedang saya buat ni. Okey, saya tak pasti sama ada boleh tak boleh kamera saya, sebab saya sedang buat gunakan kamera yang sama untuk buat rakaman. Tapi idenya ialah kita boleh, kalau gunakan phone, kita boleh gunakan kamera phone tu untuk kita ambil gambar. Bukan saja kalau phone lebih luaslah penggunaannya, mungkin saya gunakan webcam ni, mungkin boleh ambil gambar muka saya saja. Tetapi kalau gunakan phone, mungkin kita boleh minta pelajar ambil gambar persekitaran. Contohnya objek yang berkaitan dengan bunga, pokok, haiwan dan sebagainya. Untuk sebagai salah satu aktiviti. Okey. So, saya akan close. Okey. Kemudian dari segi video recorder. Video recorder ni sama juga, di mana respon tu dalam bentuk rakaman video yang kita secara kita boleh record dan kita boleh publish. Okey. Audio recorder pun sama, tapi dia tak memerlukan kamera. Okey. So kita boleh klik di sini. Kita start mikrofon, make sure mikrofon kita okey semua. So lebih kurang untuk tadi rakaman audio dan video lebih kurang. Cuma bila video ni adalah kita punya image di sini. Kita klik pada mikrofon ni dan kita record. Okey. Okey, untuk pelajaran hari ini kita akan buat aktiviti begini dan bila kita dah selesai, kita boleh pause. Okey. Ataupun kita juga boleh playback. Okey, kita boleh dengar dahulu sebelum kita post. Okey, kalau kita tak berapa
happy dengan kita punya audio, ataupun konten yang kita sampaikan secara audio ni, kita boleh discard dan juga restart. Okay. Right. Okay, Assalamualaikum. Hari ni kita akan buat aktiviti ni. Okay, pelajar diminta untuk apa-apa-apa. Okay. So, kalau kita happy, so kita akan playback and save. Playback ni kita boleh dengar. Okay. Right. Okay, Assalamualaikum. Hari ni kita akan buat aktiviti ni. Okay, pelajar diminta untuk apa. Alright. So, kalau kita rasa okay, kita dah puas hati, kita boleh save. Dan dia akan proses. Dan dia akan letak bahan kita di sini. Okay. Dan kita boleh publish. Okay. Ini antara yang menarik. Okay. Dalam version yang baru. Okay. Kemudian kita boleh tambah lagi mungkin satu lagi feature yang saya rasa menarik ialah berkaitan dengan screen recorder. Okay, screen recorder ni. Okay, untuk audio, untuk video dan juga screen recorder, limit yang diberikan kepada kita ialah sebanyak 5 minit. Okay, jadi length, panjang audio ataupun video dan juga screen recording ni kita diberikan 5 minit. Okay. So, kalau kita dah happy, okay. Dia kata up to 5 minutes. Okay. Dia akan stop automatic selepas 5 minit. Okay. Boleh record, untuk record screen ni. So, kita tak perlu lagi lah. Maknanya kita tak perlu gunakan aplikasi screencast-o-matic dan sebagainya untuk record. Okay, screen kita apa katalah kita ada bahan pembentangan gunakan PowerPoint contohnya, kita nak screen dan at the same time kita nak record kita punya audio, suara kita. Okay, so dia akan pilih mana satu yang kita nak record. Okay, katalah saya nak gunakan tab ni. Okay, so saya boleh klik di sini dan saya boleh terus record untuk screen ni. Okay, kita boleh mainkan whatever content yang ada yang terpapar dalam screen komputer kita, kita boleh record. Okay, kemudian selesai, kita akan stop. Okay. So, bila kita dah stop, okay, kita boleh playback. Okay, kita boleh playback. Mungkin dia akan masa sikit sebab dia berada di server Padlet. Okay. So, let's say kita dah happy dengan dia. So, kita just save di sini. Okay. Dan dia akan proses. Okay, untuk video, rakaman video dan juga screen recorder ni dia ambil masa kadang. Okay, so kita boleh publish. Okay, so ini antara bagi saya ini ialah satu feature Padlet yang menarik. Jadi kita boleh buat semua di satu tempat. Okay, so kita boleh playback di sini. Okay, dan untuk first time mungkin dia lambat sikit sebab dia diproses di server. Okay, so sebab tu dia nampak macam loading. Kita tunggu. Okay, so kita tengok lagi apa lagi konten yang kita boleh buat. Okay, so sini location ni masuk map. Okay, drawing ni kita boleh lukis lah. Okay, kita boleh minta pelajar lukis. Contohnya katalah dalam listening activity kita ada audio yang kita share. Okay, melalui upload contohnya kita ada MP3 punya file. Okay, yang kita mungkin download daripada tempat lain ataupun kita buat sendiri menggunakan voice recorder. Kemudian kita minta pelajar untuk dengar dan juga lukis. Okay, apa yang dia dengar. Okay, tu contoh dia. Okay, ini pun sama. Padlet yang lain ni kita boleh letak link di sini. Okay, Padlet ni kalau kita klik pada Padlet, kita boleh okay, kita boleh
linkkan dengan Padlet yang lain yang telah kita buat. Okey. Okey, so saya letak sini link to Padlet. Okey, so kita publish. Alright. So ini antara yang konten ya. Okey, kita tengok lagi konten apa yang kita boleh masukkan. Okey. Okey, link. Okey, kita ada link kat sini. Okey, so kalau kita ada bahan yang dalam bentuk apa sahaja yang dalam yang kita muat naik lah, ataupun bahan-bahan lain daripada website dan sebagainya. So kita just copy URL. Okey, daripada Google Drive kita dan sebagainya, kita boleh just, contohnya kita ada Google Slide. Okey, so kita just klik pada link ni dan kita make sure copy link tu dan kemudian kita paste dia di sini. Okey. Yang lain kita ada juga image search. Okey. Kita ada GIF. Okey. Kita ada Spotify dan juga web lah. So, katalah GIF ni kita nak letak happy contohnya. Okey, kita just apa saja kalau kita nak search secara online, kita kena klik pada button arrow ni submit Okey, so dia akan keluar. Okey, contohnya this one. Okey, so kita akan letakkan, ini terpulang pada kreativiti cikgu-cikgu lah. Macam mana kita nak pelbagaikan aktiviti. Okey. So pelajar pun boleh dapat akses yang sama untuk Padlet ni, dan mereka juga boleh masukkan konten-konten yang kita nak mereka katalah respon tu dalam bentuk rakaman video contohnya, speaking. So kita boleh minta juga pelajar. So arahan kena jelas lah. Ataupun dalam bentuk audio, ataupun dalam bentuk tulisan dan sebagainya, lukisan, drawing. So itu antara yang menarik. Macam mana kita nak pelbagaikan penggunaan Padlet di dalam kelas, ini bergantung kepada learning outcome yang kita ada dan juga kreativiti. Dan bagi saya mungkin untuk 1 jam ataupun 2 jam punya kelas, kita boleh buat semua berada di dalam Padlet. Jadi satu tempat saja. Jadi pelajar tak pening kepala, kena pergi application tu, kena pergi kepada website yang lain dan sebagainya. So kita boleh sediakan everything daripada bahan pembelajaran kita, daripada latihan kita berada di satu tempat, dan pelajar boleh juga respon di satu tempat, dan kemudian kita boleh download bahan tersebut dalam bentuk PDF sebagai rekod kita ataupun sebagai bahan rujukan untuk masa depan kepada pelajar. So ini bahan-bahan yang kita boleh letakkan. Kita ada web search dan sebagainya. Spotify ni lagu. Dia akan letak snapshot lah dalam bukan lagu penuh, dalam beberapa saat. YouTube, dan link ni banyak gunanya lah. Yang kita boleh masukkan apa saja bahan-bahan kita yang kita muat naik ke internet, kita boleh letak link, dan juga bahan-bahan mungkin daripada sumber-sumber lain. So itu sahaja saya rasa yang saya ingin sampaikan. Supaya semoga video ni bermanfaat kepada semua. So semoga bermanfaat. Jadi terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.